atau penduduk tetap dan 8 pemegang pas kerja. 3 kes import dilaporkan dengan kesemua mereka dikenakan notis jangan keluar rumah SHN setibanya di Singapura. Sebahagian besar kes baru melibatkan para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. Butiran lanjut akan didedahkan oleh MOH pada malam ini. Kes-kes COVID-19 yang tidak diketahui sumber jangkitannya semakin meningkat di sini dengan 6 daripada 10 yang dijangkiti tidak menunjukkan sebarang simptom. Demikian dedah Jawatankuasa Silang Kementerian bagi COVID-19 petang tadi. Menurutnya lagi, kes-kes COVID-19 yang ada kaitan dalam masyarakat juga meningkat kepada purata 12 kes setiap hari minggu lalu. Ini berbanding 8 kes sehari pada minggu sebelumnya. Menteri Kesihatan Encik Gan Kim Yong berkata, sedang jumlah kes dalam masyarakat meningkat sejak beberapa minggu lalu, perkembangan yang lebih membimbangkan ialah peningkatan jumlah kes yang tidak diketahui sumber jangkitannya tetapi menunjukkan simptom. What is of greater concern to us are the number of symptomatic unlinked cases that are detected in the community through routine screening for acute respiratory infection, or what we call ARIs. These are cases that emerge in the community with no clear connection to any existing cluster, dormitories or construction sector. They reflect cases with unknown sources of infection. 50% daripada kes-kes yang tidak terkait dengan kes sedia ada merangkumi para pekerja sektor binaan dan 2/3 daripada kes itu pernah dijangkiti pada masa lalu. Dalam pada itu, jawatankuasa ini juga mendedahkan tempat di mana jangkitan berlaku juga sudah berpindah sejak fasa 2, iaitu daripada rumah ke tempat kerja. Contohnya, jangkitan di tempat kerja kini meningkat daripada 22% sebelum fasa 2 kepada 36% sekarang ini. Sementara 41% kes jangkitan berlaku di rumah dari tempoh 19 Jun hingga 5 Julai berbanding 71% sebelum fasa 2. Di Australia, kawasan bandaraya Melbourne kembali dikenakan perintah kepungan selama 6 minggu kerana kenaikan besar jumlah kes COVID-19 di wilayah Victoria dan kebanyakannya di bandar kedua terbesar Australia itu. 191 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan di Victoria hari ini. Di bawah perintah kepungan itu, para penduduk dilarang meninggalkan kawasan bandaraya Melbourne kecuali untuk ke sekolah, tempat kerja, bersenam, membeli makanan, mendapatkan rawatan serta keperluan penting lain. Langkah-langkah baru itu akan mula dikuatkuasakan tengah malam esok. Tempoh berkempen hanya tinggal 1 hari sahaja. Malam ini lagi, 4 SMC dan 2 GRC tampil memancing undi dalam siaran politik kawasan undi. Teruskan bersama berita. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Perhatian, cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi dengan wang tunai hampir $78,000 untuk dimenangi 56 pemenang. Pemenang perdana akan memenangi $22,222. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Rahsia yang terbongkar. You tak ada apa-apa yang you sembunyikan daripada I. 1. Lawatan mengejut. Siapa orang-orang tu semua? Ada kes pecah mana? Kau yang buat aku dengan Mira break up. Lepas tu kau buat apa? Kau seling. Papa buat ni bukan sebab nak hidup kita senang kan? Tapi sebab Papa tamak. Kalau apa-apa terjadi pada Papa, we still have each other, right? Of course. Mr. Ballerino, 9:30 malam ini di Suria. Saksikan kesemua episod secara percuma di BeWatch. This week on Kin. When you look at Khalid, what do you feel? Myself. I'm damaged. And because of me, my son's damaged too. Thank you for taking me to Nikki's birthday party. You're welcome. Kin, Mondays to Thursdays on 5.
More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric Starmex Air Conditioner. Diteruskan berita. Calon PAP bagi GRC West Coast Axis Warren menggesa calon pembangkang Dr. Tan Cheng Bock dan Dr. Paul Tambaya supaya mendedahkan perincian rancangan mereka sebelum sebarang perbahasan diadakan. Dr. Tan yang mewakili parti PSP dan Dr. Tambaya dari SDP baru-baru ini meminta PAP untuk mengadakan perbahasan TV mengenai pelan pemilihan COVID-19. If there is to be anything further on this, then it is incumbent on the persons proposing this to put forward their own thoughts on this clearly. Then you have a contrast, then you have a basis to join issue and debate. Otherwise, it's basically one proposal which is being implemented, and then on the other side is essentially let us engage in a debate but without a contrasting proposal. Calon-calon bagi 4 SMC dan 2 GRC tampil dalam siaran politik kawasan undi yang disiarkan di saluran 5 Mediacorp mulai 7 malam tadi. Salah satunya SMC Pioneer di mana berlaku pertandingan 3 penjuru. Calon PAP di SMC Pioneer Patrick Tay berkata beliau akan menumpukan usahanya dalam 3 bidang iaitu menjaga, berhubung dan mencipta untuk para penduduk. Encik Tay menambah beliau akan menggunakan pengalamannya dalam menghadapi krisis-krisis sebelum ini untuk menyatukan masyarakat bagi menempuh krisis COVID-19. Pesaingnya dari PSP Lim Che Hong pula berkata partinya akan mendesak bagi lebih banyak ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam parlimen. Menurut beliau, rakyat tidak senang dengan kos sara hidup, kekurangan keselamatan pekerjaan serta kecukupan persaraan. PSP tambahnya mahu membentuk masyarakat yang bersatu, bersifat ihsan dan progresif. Satu-satunya calon bebas dalam pilihan raya kali ini, Encik Chang Peng Hua berkata beliau bukan berkhayal dengan menampilkan diri untuk bertanding. Encik Chang berkata Singapura tidak boleh terus ditadbir oleh apa yang disebutnya golongan atasan dalam masyarakat. Parlimen, kata beliau, perlu mempunyai anggota-anggota dari pelbagai pengalaman hidup. Calon PAP yang cuba mempertahankan SMC Potong Pasir Encik Sito Yipin berkata pilihan raya kali ini adalah mengenai usaha menjaga 3 generasi penduduk di kawasan undi tersebut. Encik Sito menambah golongan muda seperti kanak-kanak boleh menikmati kelas-kelas tuition dan program-program pengayaan. Keperluan jagaan kesihatan golongan warga tua pula, kata beliau, bakal dijaga dengan baik. Pencabar PAP di SMC Potong Pasir adalah calon Parti Rakyat Singapura SPP Joseph Raymond. Menurut Encik Raymond, pilihan raya kali ini adalah penting bagi Singapura. Seperti semua pilihan raya, ia mungkin menentukan apa yang bakal ditinggalkan bagi generasi-generasi akan datang. Encik Raymond menambah warga Singapura boleh memilih keadaan seperti sekarang atau suatu permulaan yang baru. Thank you all so much. Calon PAP bagi SMC Punggol West Sun Xueling berkata beliau telah menubuhkan sebuah dana Punggol West bernilai $200,000 bagi membantu keluarga yang memerlukan di kawasan undi tersebut. Saya telah berkhidmat bersungguh-sungguh untuk anda selama 5 tahun. Saya harap diberi peluang untuk terus berkhidmat untuk anda dan sama-sama dapat meraih ilmu anda semua, daripada anda semua. Calon WP Tan Chen Chen pula berkata beliau menyertai pilihan raya umum ini kerana percaya pemerintah perlu bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Dan bagi mencapainya, Singapura perlu mempunyai pembangkang yang kuat di parlimen untuk menyoal dasar-dasar. Cik Tan berharap dapat mengutarakan keprihatinan para penduduk di parlimen. Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Anda boleh terus ikuti perkembangan lanjut kempen pilihan raya dan banyak lagi berita-berita menarik Wadah Digital Berita. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.